Supaya orang yang telah sampai ke Madinah itu tak rasa sedih. Kita disuruh betul hijrah sembunyi-sembunyi, Nabi terang-terangan. Siapa kita dengan Nabi? Maka mereka rasa sedih. Nabi tak nak itu berlaku kepada kaum muhajirin apabila mendapati baginda Rasulullah SAW keluar dalam keadaan terang-terangan ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila orang dengar Nabi dah keluar daripada kota Makkah Al-Mukarramah, keluarnya Nabi pada hari Khamis 1 Rabiul Awal, dan Nabi SAW tinggal di dalam hotelnya yang bernama Tur, Hotel Tur. Hotel Nabi tak macam mana hotel kita tuan-tuan. Kalau rumah kita runtuh di Bukit Antarabangsa pun duduk hotel paling kurang di Palma, paling kurang Flamingo dan sebagainya, ikut makam-makam tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk dan datin-datin. Adapun hotel Nabi itu dia Gua Tur. Gua Tur yang tuan-tuan pernah pergi ke Makkah Al-Mukarramah, tuan-tuan ditunjukkan oleh Mufaud itu Gua Tur. Gua Tur Ustaz, itu saja. Cuba naik. Kalau tuan-tuan perempuan naik Hong Kong tak boleh turun. Sebab Raja Arab Saudi bawa helikopter nak bawa tuan-tuan turun daripada Gua Tur tersebut. Inilah tempat persembunyian Nabi SAW di dalam Gua Tur tersebut. Selama bukan sehari, bukan 2 hari, 3 hari. Tak ada kaca, tak ada tilam, tak ada air, tak ada tandas, tak ada aircon. Itu dia tempat persembunyian Nabi SAW. 3 hari duduk di dalam Gua Tur. Kemudian Nabi SAW, tuan-tuan dan perempuan, sebelum itu pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan menyatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, qad udhina li ya Abu Bakar, sesungguhnya aku telah diizinkan berhijrah ke kota Madinah, wahai Abu Bakar. Wahai Abu Bakar. Abu Bakar menyatakan, as-sahbata ya Rasulullah, ay uridu as-sahbata ya Rasulullah, aku mahu menemani engkau wahai Rasulullah. Aku mahu menemani engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyatakan na'am ya. Fabaka Abu Bakar asyaddu bukaan, maka menangislah Abu Bakar dengan tangisan yang begitu kuat. Tangisan bukan takut, bukan kecut, sebab nak menemani Nabi yang kemungkinan Nabi akan mati dan dia sendiri pun akan mati, ditombak, dipanah oleh orang-orang kafir. Tangisan kegembiraan, tangisan suka, tangisan riang, sebab dipilih oleh Allah menjadi rakan dan teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini, tuan-tuan dan puan-puan, menjadi rakan dan teman Nabi di dalam syurga kelak disebabkan dia menemani Nabi di atas muka bumi. Dan tuan-tuan, serta puan-puan, datuk-datuk dan datin-datin, tak ada suatu angan-angan yang paling besar, cita-cita yang paling besar bagi para sahabat melainkan berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tuan-tuan dan perempuan kita ini boleh berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita tidak pernah mengingat Nabi? Setahun sekali pun buat mal hijrah, maulid Nabi dan sebagainya, itu pun dah bid'ah. Macam mana kita nak ingat Nabi? Sekali. Alhamdulillah hari ini kita ingat Nabi, tuan-tuan. Alhamdulillah tahun sekali. Kalau tak ada mahal hijrah ni langsung tak ada. Langsung tak ingat Nabi. Langsung tak rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengaku kita ini kasih kepada Nabi sedangkan lidah kita tidak pernah menyebut nama Nabi, hanya kalau kita sebut pun dalam tasyahud awal dan akhir. Itu pun disebabkan wajib sebut nama Nabi. Kalau tak wajib sebut nama Nabi, itu tuan-tuan mungkin kita akan sebut nama Obama, sebut nama orang-orang yang mendatangkan manfaat kepada kita atas muka dunia ini. Tidak mahu menyebut nama orang yang memberikan manfaat ke atas kita di dunia dan di akhirat. Sedangkan ulama menyatakan man ahabba syai'an aktsara zikra, sesiapa yang mengasihi sesuatu maka dia akan banyak menyebut namanya, nama orang yang dikasihi, nama benda yang dikasihi. Yang tuan-tuan dahulu bertunang, tiap-tiap hari tuan-tuan cerita perihal tunang tuan-tuan kepada kawan
hadis. Sebut nama tuan-tuan menyirap darah. Bunyi telefon tuan-tuan nampak. Ada siap pula gambar lock tu telah naik atas tuan-tuan. Allah sebab kasih cinta. Tapi hal ini apabila kita sebut nama Rasulullah SAW menganga tuan-tuan semua. Bila nak makan, bila nak habis. Ya. Ini hakikat. Apatah lagi orang-orang yang mendakwa bahawa perayaan kita ni bid'ah. Yang kita sebut ni siapa? Adakah haram hukumnya kita sambut perkara-perkara yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah majlis kita tidak bermanfaat? Adakah tuan-tuan tidak baca Quranul Karim? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan. Sesungguhnya az-zikra bukan peringatan, az-zikra kenangan. Kalau peringatan itu memberikan manfaat, hari ini kita tersalah terjemahkan ayat tersebut. Zakara yudzakiru tazkir, fahuwa mudzakir tazkir. Kalau tazkir, zakara itu peringatan. Bagi peringatan. Ayat yang pertama suruh kita bagi peringatan. Ayat kedua menunjukkan bahawa ingatan. Apa dia? Ingatan Ma'al-Hijrah, ingatan Maulid Nabi, ingatan Isra' Mi'raj, ingatan hari Ashura, ingatan hari berkaitan dengan peperangan Badar, Uhud dan sebagainya. Itu az-zikra. Dalam satu ayat mempunyai dua maksud. Dengan lagi kita memaksudkan zikra itu dengan peringatan syarahan agama ya, tentang lentung tuan-tuan. Syarah kita sampai keluar hati daripada mulut macam naga tuan-tuan. Ini bid'ah, apa bid'ah? Entah itu bid'ah. Apa itu bid'ah? Adakah bid'ah itu benda yang tak ada pada zaman Nabi? Kalau semua benda yang tak ada pada zaman Nabi bid'ah, entahlah orang yang paling bid'ah sebab entahlah yang depan wafat Nabi. Fahamlah sikit masa bid'ah. Entah saya faham bid'ah ataupun Imam Syafi'i. Musalla Syafi'i, apa kata Syafi'i berkaitan bid'ah? Entah alim ke Syafi'i alim? Ini negara Syafi'i, ini bumi Syafi'i. Kalau anda nak bergambar dengan bumi-bumi yang selain daripada